Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini Rabu 17 Safar 1444 bersamaan dengan 14 hari bulan 9 2022. Ini adalah merupakan siri yang ke-9 tafsir suratu Qaf, dan dia adalah merupakan siri yang terakhir. Mana surah Qaf ini pendek-pendek, dia panggil Al-Mufassal. Ayat dia 45 ayat. Kita dapat khatamkan dia dalam 9 siri kuliah secara ringkas-ringkasnya. Alhamdulillah. Ayat ini boleh dipanjangkan dan boleh dipendekkan, sebab tu ada tafsir yang panjang, ada tafsir muyassar. Muyassar itu mana hak mudah. Mari kemudian at-tafsirul mukhtasar, yang ringkas pun ada. Jadi kita ambil hak kita ni secara ringkas, sederhana, dan kita juga tambah mencari 5 faedah daripada ayat-ayat yang kita baca itu. Alhamdulillah. Zaman PKP dulu 10 faedah, sekarang ni 5, supaya masa tidak terlalu panjang. Baik para pelajar sekalian, surah Qaf yang kita baca ini surah yang ke-50, juzuk yang ke-26, ayat bermula ayat 41 sehingga tamat surah, iaitulah ayat 45. Ayat 41 sehingga ayat 45. Apakah tajuk yang Allah Ta'ala bentangkan kepada kita di sini? Iaitu Allah nyatakan ahwal, huru-hara hari kiamat. Apabila berlakunya tempikan sengkakala. Yang kedua, manusia dibangkitkan semula. Semua orang keluar dari kubur dengan amalan-amalan yang dibawa masing-masing. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala peringatkan ke kita juga tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul yang menyampaikan arahan Allah, yang menyampaikan risalah Allah. Dia tidak mampu buka hati orang untuk terima, tapi dia hanya boleh buka telinga orang untuk dengar. Kemudian Allah nyatakan alat yang paling berkesan untuk memberi peringatan kepada manusia, iaitulah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim Allah merupakan alat yang paling kuat untuk merempuh, menyentuh hati manusia. Baik para pelajar sekalian, kita mula baca ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surah 1149. 1149. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب
يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. Tengok pula kepada ayat kita, ayat 41, wastami' yauma yunadil munadi min makanin qarib, dan dengarlah akan apa yang diterangkan kepadamu sekarang ini mengenai hari kiamat. Hari kiamat tu hari mana? Hari malaikat yang menjadi penyeru, menyeru makhluk-makhluk yang telah mati dari tempat yang dekat, yang dapat didengari oleh sekaliannya. Allah Ta'ala gambarkan ayat tu dekat. Dia kata dekat, seolah-olah mu ni aku panggil dekat tu je, bukannya jauh pun. Jadi kita kenapa digambarkan qarib? Sebab semua orang boleh dengar apa yang dipanggil oleh malaikat. Tengok dalam tafsir, wastami' ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengarlah wahai Muhammad, ketika malaikat meniup serunai serunai dia panggil manusia semua, mim makanin qarib, daripada tempat yang dekat. Apa dia tempat yang dekat itu? Tengok ni ada di sini para ulama tafsir sedikit perbincangan. Yang pertama dia kata, dengarlah lima ukhbiruka bihi min hali yaumil qiyamah. Dengarlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan hari kiamat yang diceritakan pada kamu oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena dengar keadaan hari kiamat dan huru-haranya yang berlaku itu. Satu. Kemudian kata di Syekh As-Sam'ani, dia kata yang memanggil itu siapa? Ramai di kalangan ulama tafsir kata yang memanggil al-munadi iaitulah Israfil. Di manakah Israfil panggil? Di manakah Israfil panggil? Ada riwayat yang menyebut dalam As-Sam'ani kata ala sakhrati Baitul Maqdis. Wallahu alam. Ini cerita, tanda dulu. Kamu ni kita tengok komentar ulama tafsir. Dia kata Israfil duduk di atas batu di Baitul Maqdis di Palestin. Fayaqul, dia panggil, ayyatuhal izamul baliyah, tulang-tulang yang telah hancur, wal juludul mutamazziqah, kulit-kulit yang telah terkoyak rabak, wal ajsadul mutafarriqah, tubuh-tubuh yang telah hancur luluh, bertebaran sana sini, wal awsalul mutaqatti'ah, dan sendi-sendi yang telah terputus-putus. Irji'i ila rabbik, semuanya kembali kepada Tuhan, maka semuanya bercantum balik. Dan ini masyhur dalam kitab tafsir menyebut riwayat sedemikian. Kata Syekh Ibnu Atiyah rahimahullah, hadzal khabar in kana biwahyin, cerita seperti ini
kalau dia mari daripada wahyu Nabi SAW sampaikan dengan sanad yang sahih, qabilna, kita terima. Wa illa, kalau tidak, fala sabila lil wuqufi ala sihhatihi, kalau setakat orang kata kita tidak ada cara untuk nak menentukan benar ataupun tidak. Sebab benda gaib, siapa yang boleh beritahu benda gaib kecuali Nabi SAW melalui wahyu. Jadi tandalah pelajar cerita Israfil duduk atas Baitul Maqdis itu, Ibnu Atiyah kata kita tidak ada sanad yang boleh dipegangi untuk menyatakan itulah cerita dia. Satu. Pandangan yang kedua, qala Ibnu Ashur rahimahullah, wa indi, apa yang saya nampak ayat-ayat ini, wastami' yauma yunadi ini, ayat ini memberi ketenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allah Ta'ala bagi amaran kepada puak-puak kafir dengan azab yang segera akan menimpa ke atas mereka di dunia ini, iaitulah di antara yang terawal menimpa puak-puak Quraisy dalam peperangan Badar. Fa khutiban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka ayat ini ditujukan kepada Nabi, wastami' yauma yunadi, dengarlah pada hari puak-puak Abu Jahal duk panggil orang supaya keluar pergi ke Badar belakang. Panggil Abu Jahal, panggil mana toke-toke yang ada barang dagangannya dalam rombongan Abu Sufyan yang terancam sekarang, keluar segera. Panggil semua. Jadi itu di antara, jadi al-makanul qarib, tempat yang dekat itu iaitu mana? Di Mekah. Di Mekah. Dan yaumul khuruj, keluar mereka ke dalam peperangan Badar. Jadi ada dua tafsir sini. Tafsir yang dekat iaitulah peristiwa yang berlaku pada Abu Jahal. Tafsir yang jauh iaitu nanti peristiwa di akhir zaman pada hari kiamat. Kita kata wallahu alam, itu yang disebut oleh ulama tafsir. Kalau nak kata ayat ini cerita kepada Badar, boleh, tapi dia telah berlalu. Kalau kita kata ayat ini cerita untuk hari kiamat, itu akan datang. Jadi tidak salah untuk kita terima dua-dua huraian para ulama tafsir. Itu dia panggil pelbagai analisa ataupun penjelasan yang dibuat oleh mereka. Kita pergi kepada ayat 42. Yauma yasma'una as-sayhata bil haqq, dzalika yaumul khuruj, iaitu hari mereka mendengar pekikan seruan yang menyatakan perkara yang benar, iaitulah siapa dia? Seruan tiupan sangkakala yang kedua oleh Israfil. Hari seruan itu ialah hari masing-masing keluar dari kubur, masing-masing keluar dari kubur. Ai wa zalika yaum yasma'ul khalqu, pada hari bila Israfil tiup, semuanya mendengar apa yang ditiupkan itu. Yaumul khuruj, iaitulah hari yang keluar manusia daripada kubur masing-masing untuk berkumpul di mahsyar. Untuk berkumpul di mahsyar, Allah katakan bil haqqi ay bis sidqi, hari itu benar, pasti akan berlaku. Hari itu pasti akan berlaku. Allahu akbar. Jadi kita percaya, bagi kita lah orang yang beriman ni percayalah. Cuma geng-geng kafir mana dia tahu, mana dia percaya perkara yang tersebut. Orang kafir dia tidak percaya kepada perkara yang tersebut. Jadi kita orang beriman kena percaya. Sebab itulah dalam kitab tafsir ni dia pilih yang pertama, iaitu yauma yunadil munadi, hari Israfil panggil keluar daripada kubur. Baiklah. Tapi tafsir yang kedua Ibnu Ashur tadi, inna nahnu nuhyi wa numit, dia kata kami yang hidupkan, matikan ketua-ketua Quraisy pada hari peperangan Badar. Kita kata ada dua huraian. Hak Badar itu telah berlalu, yang kita nak pakainya untuk kitanya yang akan datang.
pada hari keluar daripada kubur. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir. Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan. Itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Siapa dia nak hidup, Allah Ta'ala hidupkan dia. Siapa yang nak mati, sudah sampai masa, matilah dia. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam ayat surah Al-Hadid. Dalam surah Al-Hadid ayat 2, sama juga Allah kata, lahu mulkus samawati wal ard. Bagi Allah lah milik langit dengan bumi. Yuhyi wa yumit. Allah menghidupkan dan dia yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala berkuasa atas tiap suatu. Semua benda di bawah kuasa Allah. Surah Al-Hadid ayat 2. Kemudian bila hidup balik, apa jadi? Tengok di akhir ayat Tuhan kata, wa ilainal masir. Dan kepada kamilah sahaja tempat kembali sekalian makhluk. Ai wa ilaina marji'u jami'il khalqi yaumal qiyamah. Semua tempat kembali pada hari kiamat, manusia semua kembali pada hari kiamat kepada Allah. Fanuhasibuhum, kami akan hitung kira amalan mereka. Wa nujazihim, dan kami akan balas bihasabi a'malihim, mengikut amalan yang mereka buat. Allahumma hasibna hisaban yasirah. Ya Allah, hisabkan kami hisab yang mudah, senang je kita melalui sirat dan sampai kita syurga dengan aman dan damai ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Allah gambarkan lagi keadaan hari kiamat macam mana. Tengok ayat 44. Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a. Dzalika hasyrun 'alaina yasir. Pada hari bumi terbelah-belah untuk mereka segera keluar daripadanya. Ay yauma tatasadda'ul ardu 'anil amwat. Bumi terbelah, terbuka. Orang mati pun bangun. Fa yakhrujuna min quburihim ahya. Mereka keluar daripada kubur dia dalam keadaan hidup. Sira'a. Allah kata sira'a ay musri'una ila ardil mahsyar. Cepat dia keluar tu jalan. Macam kita tengok hari ni kan. Kita hari ni bila berhenti kereta api ke apa dia berhenti kereta api, tak orang keluar cepat. Keluar berhenti kapal terbang ke, nampak cepat turun. Nampak gambarannya sira'ah, mana laju mereka keluar daripada kubur. Tidak kata keluar tu jalan ngongek-ngongek tak gerak, la jalan. Allahu akbar. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, didetailkan sedikit huraian ayat ini. Ibnu Katsir kata apa? Wa dzalika anna Allah Ta'ala yunazzilu mataran minas sama. Allah Ta'ala bila semua sudah mati, Allah turunkan hujan dari langit, menumbuhkan jasad manusia dalam kubur mereka sebagaimana tumbuhnya biji-bijiran apabila disirami oleh hujan. Tumbuh dalam kubur lagi. Bumi pun buka dia pun tumbuh, naik, tumbuh. Fa iza takamalatil ajsadu, apabila tubuh semua sudah sempurna, amarallahu Israfil fayanfukhu fis sur. Mula-mula Israfil tiup yang pertama, semua mati, hak hidup lagi mati. Kemudian turun hujan, tumbuh balik. Hak sudah mati lama-lama, zaman tu Adam, zaman Nabi Nuh tu, zaman Fir'aun, semua tumbuh balik. Bila tumbuh balik,
Maka Israfil tiup yang kedua, fa idza nafakha Israfilu fihi kharajatil arwahu tatawahhaju bainas sama'i wal ardi. Jadi roh pun mari, duk tunggu masing-masing. Fatarji'u kullu ruhin ila jasadiha, roh pun masuk balik dalam tubuh tuan dia. Wa tanshaqqul ardu anhum, ketika itu bumi terbelah, krak, buka. Fayaqumuna ila mauqifil hisabi sira'an, mereka semuanya keluar untuk pergi ke tempat kira-kira secara segera. Ila ammubadirina ila amrillah, mereka pergi cepat untuk menerima arahan Allah Azza wa Jalla. Ini khulasah yang dibuat oleh Syekh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, berdasar kepada hadis-hadis dikumpul, kompres dia panggil, bawa lima baris ni, cerita tentang bagaimana keadaan manusia keluar daripada kubur. Alhamdulillah, kita kata jazahullahu khairah, Allah Ta'ala balas kebaikan kepada Imam Ibnu Katsir. Baik, Tuhan kata apa lagi? Samalah dalam hadis, tanda hadis. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala an-nas yas'aqun, manusia semua tu yas'aqun ai faza', bila kena tepik tu mati habis yaumal qiyamah. Jadi kemudian bila tiup yang kedua semuanya bangun, kata Nabi, fa'akun awwala man tanshaqqu anhul ard, akulah manusia yang pertama keluar daripada bumi. Orang pertama keluar dari bumi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kubur Nabi di Madinah yang pertama sekali dibuka Allah. Dari riwayat Bukhari. Dalam kitab sejarah Madinah kita tu ada sebut tentang hadis kemudian perkuburan Baqi' buka. Bagaimana cara dia? Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Tengok di akhir ayat Allah kata, "Dzalika hasyrun 'alaina yasir." Perbuatan membangkitkan dan menghimpunkan mereka di padang mahsyar itu mudah bagi kami melaksanakannya. Subhanallah, perbuatan itu mudah ya bagi Allah nak selesaikan. Kita tak sudut fikir macam mana, yang kita fikir bagaimana kita mau selamat di akhirat nanti dengan amalan-amalan, dengan segala perkara yang diperintahkan oleh Allah kita tunaikan, dengan kita meninggalkan segala perkara maksiat dan larangan, dengan kita bersihkan hati kita daripada sifat dengki, hasad, takabur, riya dan lain-lain penyakit yang cukup berbahaya. Allahu Akbar. Ai jam'un nasi fi ardin, Allah Ta'ala nak kumpul manusia di ardil mahsyar pada hari kiamat. Sahlun, mudah. Hayyinun, senang, mudah bagi Allah Ta'ala. La ta'aba fihi wa la masyaqqah, tak ada susah, tak ada payah. Allah gambarkan dalam suratul Luqman, tanda belajar, surah Luqman ayat 28. Allah kata, "Ma khalqukum wa la ba'sukum illa ka nafsin wahidah." Allah jadi kamu, Allah bangkit belakang kamu macam satu benda ya. Kon payah aku bangun belakang, tiup serunai bangun semua. Dalam surah Yasin ayat 53 Allah kata, "In kanat illa sayhatan wahidah." Sekali yang malaikat Jibril Israfil tiup, fa idza hum jami'un ladaina muhdarun. Semua manusia bangun, keluar dari kubur, berkumpul di mahsyar. Payah ke senang? Sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Baiklah, Allah Ta'ala mula ayat ini dengan menyebut tentang Al-Quran, maka diakhiri dengan Al-Quran. Mula dengan Quran, diakhiri dengan apa? Dengan Al-Quran. Kita kata itulah uslub Al-Quran.
Itu uslub gaya Al-Quran mudah. Allah Ta'ala nak peringatkan kepada kita, kita kata alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Tengok di ayat awak yang pertama, Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf, Al-Quran yang agung ini. Kemudian akhir ayat kita ni, tengok ayat 45, nahnu a'lamu bima yaqulun. Kami lebih mengetahui akan apa yang mereka katakan dari berbagai-bagai tuduhan terhadapmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puak kafir tak kata apa kan Nabi? Nabi tak pernah cela orang, Nabi tak pernah cerca orang, Nabi tak pernah mengata orang, tapi dia dicela oleh puak kafir macam-macam tuduhan. Kita kata itulah apa? Itulah sifat yang berlaku kepada apa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah kata apa? Nahnu a'lamu bima yaqulun. Kami lebih mengetahui akan apa yang mereka katakan dari berbagai-bagai tuduhan terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma anta alaihim bijabbar. Dan engkau bukanlah seorang yang berkuasa memaksakan mereka supaya masing-masing beriman. Nabi bukannya satu ada kuasa power dipanggil magic power. Setiap kali orang mari jumpa Nabi terus beriman. Ada mari jumpa beriman, ada mari jumpa diam, ada mari jumpa lawan. Tiga-tiga ada. Jadi apa munasabatul ayat? Ayat ini tasliyatun liqalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini memberi ketenangan kepada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang beriman yang selepas daripada Nabi. Wa tahridun lahum ala ma umira bihin nabi. Ayat ini menggalakkan kita supaya ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu bersabar di atas ujian, wa tasbih untuk mencari kekuatan. Sabar menghadapi ujian, tasbih untuk mencari kekuatan jiwa. Ai ishtaghil bima qulnahu. Sibukkan kamu dengan apa yang kami arah pada Nabi supaya bersabar. Wala tashghalka syakwa. Mu jangan banyak duk mengadu sangat gak. Allah kata aku tahu dah apa yang menimpa kamu. Aku tengok apa yang berlaku pada kamu. Tugas kamunya jalankan tugas. Tak usah duk mengeluh, tak usah duduk susah hati. Jalankan tugas. Mana kita hari ini pun para pendakwah mesti kena belajar dengan uslub Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu uslub as-sabru wat tasbih. Sabar dan tasbih. Wa aidan fa hadhihi al-ayatu taqrirul hasyri. Ayat ini juga sekaligus menetapkan akan berlaku balik hidup semula dan kita akan dikumpul di hadapan Allah azza wa jalla. Tengok ayat, nahnu a'lamu ma yaqulul kufar minal kadhib wal iftira 'ala Allah. Kami tahu apa yang dikata oleh puak kafir. Mereka kata Allah Taala macam-macam, mereka kata kepada Nabi SAW juga bermacam-macam, dan juga apa yang berlaku selepas daripada itu, orang-orang yang engkar anti Islam juga akan kata macam-macam kepada para pendakwah yang cuba membawa risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala nyatakan wa ma anta alaihim bijabbar. Artinya Nabi kerja dia menyampaikan, bukan kuasa Nabi memasukkan keimanan dalam dada, dalam hati orang-orang lah. Nabi sampaikan. Dalam ayat Al-Baqarah 272 Allah kata laisa alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Bukan kerja kamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak beri hidayah kepada mereka. Tulis pelajar, hidayah ini namanya hidayah tu taufiq. Berapa kali dah ana ulang, para pelajar pun sudah faham. Hidayah tu ada dua kategori. Satu dipanggil hidayatul irsyad, hidayah bimbingan. Itu kerja Nabi, disambung oleh sahabat, disambung oleh para pendakwah sampai hari kiamat. Tapi hidayatul taufiq, kuasa Allah azza wa jalla, tidak ada siapa boleh mendabik dada.
Allah kata apa? Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Allah Taala yang beri hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Surah Al-Baqarah ayat 272. Jadi ayat ini memberi ketenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sedih. Manusia ni kerja dia memberi peringatan, yang memberi hidayah kepada orang iaitulah Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Allah tamatkan dengan menyebut peranan Al-Quran. Peranan Al-Quran, tugas apa ni, matlamat diturunkan Quran. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Oleh itu berilah peringatan dengan Al-Quran ini kepada siapa? Kepada orang yang takut akan janji azabku. Ai fadzakir ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bihadzal Quran, dengan Quran ini, man yakhafu azabil ladzi tawa'adtu bihi man asani. Aku dah janji dalam Quran, siapa derhaka kepada aku akan azab. Beri peringatan, baca Quran kepada mereka supaya mereka tidak berani langgar perintah Allah Azza wa Jalla. Siapa dia langgar, dia kena. Siapa dia langgar, dia akan kena. Itu dia panggil mau'izatu al-Quran, nasihat daripada Quran itu. Quran sendiri itu kitab nasihat, kitab motivasi untuk menghidupkan hati manusia. Dalam surah Yunus, tanda surah Yunus ayat 57, Allah kata, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran kerja dia mau'izah, beri nasihat, syifa, menyembuhkan dalam hati, hudan, hidayah, wa rahmah, dan rahmat. Alhamdulillah, para pelajar sekalian, ana baca sebuah buku nama dia Mawa'izul Mufassir. Mawa'iz Mufassirin maknanya nasihat yang diberi oleh para ulama tafsir. Menarik buku ni. Kalau ada ni pelajar-pelajar kita yang apa ni, yang boleh bahasa Arab, cari kitab Mawa'izul Mufassirin. Kecil lah kitab. Tapi saya dah baca. Siri yang pertama kita baca, tajuk dianya kepentingan nasihat daripada Al-Quranul Karim. InsyaAllah siri-siri bacaan itu akan berterusan. Jadi tuan-tuan boleh tengok dalam kuliah kita, tajuk dia nasihat Mau'izah Mufassirin. Mana nasihat daripada ulama tafsir. Dia baca ayat Quran, kemudian dia khulasahkan apa yang patut kita nasihatkan, yang kita sampaikan. Jadi kerja Quran ni nasihat, beri peringatan. Kerja nabinya, innama anta munziru man yakhshaha, innama anta munziru man yakhshaha. Kerja nabi yang beri peringatan kepada orang yang takut kepada Allah, orang yang takut pada hari kiamat. Man yakhafu wa'id, orang yang takut kepada janji azab. Kenapa Tuhan sebut demikian? Kerana orang yang demikian sifatnya yang akan beroleh faedah dari peringatan Al-Quran. Jadi orang yang tak ada sifat yakhaf, kita baca Quran pun tak jadi apa. Jadi itulah para pelajar sekalian, alhamdulillah ayat ini dimula dengan Quran, diakhiri dengan Quran. Tengok awal surah Qaf wal Quranil Majid. Akhir juga Allah kata, fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Dia panggil, ada bahasa dia tu sangat cantik. Bil Qur'anil Majid man yakhafu wa'id. Comel kata. Tamatlah perbincangan kita, alhamdulillah. Kita pergi kepada, berpindah kepada beberapa faedah yang kita nak ambil daripada ayat 41 sehingga ayat 45 ini. Yang pertama, tulis. Yang pertama, ayat wastami' yauma yunadil munadi min makanin qarib. Allah Ta'ala perintahkan dalam ini, wastami', dengarlah.
apa yang diterangkan kepadamu sekarang ini mengenai hari kiamat. Kata di para ulama, hamlul istima' alal insat. Allah ajar kepada kita, bila kita nak terima ilmu, kita nak terima maklumat, kita kena dengar. Ayat ni lebih kurang dengan ayat yang lepas. Ayat lepas Tuhan kata apa? Ayat 37, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Tengok dalam ayat ni Tuhan kata wastami', dengar baik-baik. Dengar dengan apa? Dengar dengan telinga, dengar dengan hati, pemikiran. Jangan duduk cakap tak tu pasal. Nah, maka ayat ini mengarahkan kepada kita istima' ala insat wal isgha. Bukan sekat dengar saja. Dengar, beri perhatian, kerana orang yang beri perhatian sahaja orang yang akan mendapat manfaat daripada ilmu yang dia dengar. Orang tak beri perhatian, dia akan lalu begitu saja. Dalam bahasa Arab kata mururin kiram, lalu tak singgah. Ada juga orang lalu, saya lalu depan tangga awak tadi, tapi saya tak singgah. Dan nak tahu apa? Tengok ada kereta banyak depan tangga, rupanya ada, rupanya ada kenduri, ada kematian. Kita pun lalu je tak singgah. Maknanya dengar tak tahu apa. Tulis lalu dan singgah. Maknanya dengar Al-Quran, memahami isi kandungan, itu dia panggil lalu dan singgah. Cantik dia punya istilah. Yang kedua, faedah yang kedua, tanda pelajar. Tengok ayat 44. Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a dzalika hasyrun 'alaina yasir. Allah Ta'ala sebut di sini semua manusia itu keluar daripada kubur sira', segera. Tidak kata boleh bermalas-malas, boleh bangun daripada kubur duk garu kepala peringat-peringat mikir nak gimana. La yakhrujuna minal ajdasi sira'an. Semua bangunnya suf, ikut arahan lalu malaikat pergi. Jadi Allah Ta'ala kata semua urusan itu yasir, mudah. Kita tak sudut fikir macam mana nak keluar daripada kubur, hala tuju kita ke mana nak pergi, tak sudut fikir awak. Yang kita kena fikirnya, apa persiapan kita nak keluar daripada kubur, apa persiapan kita nak berkumpul di mahsyar yang matahari berada di atas kepala. Tapi Nabi SAW beri jaminan beberapa kumpulan layak untuk duduk di bawah. Yauma la taht Allah ma'azillani tahta zilli arsyik. Ya Allah, berilah kepada kami baik duduk di bawah bayangan teduh pada hari kiamat. Jadi Nabi kata di antara hadis, sab'atun yuzilluhumullah fi zilhi, 7 kumpulan dia duduk di bawah bayangan. Kumpulan bayangan itu banyak lagi. Bukan 7 tu ya, ada lagi orang lain. Tetapi 7 itu dalam satu hadis yang disenaraikan. Maka Allah Ta'ala sebut di sini yasirut sira', cepat, yasir, mudah bagi Allah. Jadi kita jangan duk mikir panjang macam mana. Tak usah duk fikir. Sekarang ni Allah Ta'ala banyak beri kepada kita contoh-contoh yang berlaku di atas dunia hari ni melalui teknologi yang ada hari ni. Cepat teknologi yang ada. Dulu kita duk mikir macam manalah Tuhan nak tayang balik amalan kita. Betul? Macam manalah malaikat boleh ingat rekod kita, umur 100 tahun, umur 50 tahun. Zaman Nabi Nuh umur 1000 tahun. Macam mana? Sekarang ni Masya Allah, dengan adanya komputer, dengan adanya alat-alat gadget, tak ada masalah. Asal ke maklumat tu ada dalam komputer kita, kita tekan, cek, keluar balik. Contohnya file kita 10 tahun lepas, kita tulis tajuk dia Al-Qiyamah, Ahwal Yaumul Qiyamah. Kita tekan, cari, bahas, keluar. Ada dah ni, aku dah tulis dah. Nota-nota kuliah ni sudah ada. Sebab itulah alat-alat gadget ada depan kita ni senang. Nak pergi kuliah orang tanya, Ustaz boleh cakap tajuk ni? InsyaAllah. Tekan tengok, ada dah maklumat di sini. Okey, bagaimana dengan malaikat, memori malaikat yang Allah Ta'ala beri pada dia, rekod yang dirakamkan. Kalau manusia dengan otak kita yang terhad ni boleh buat benda ni, sudah tentu alat-alat gadget
yang ada ini menjadi tanda kepada kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang begitu cepat, begitu laju. Cepat sekarang ni. Cepat. Kita tak tahu, dia tu dah tahu. Ni ada satu mazhab nama dia mazhab Facebook. Kenapa mazhab Facebook? Hak 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lepas dia ulang balik keluar gambar. Hari ni 24 hari bulan September tahun 20 tahun 2018 contohnya. Dia ulang balik. Kita pun tengok, oh hari ni hari ini dalam sejarah. Ulang balik. Kalau cerita baik, baiklah. Kalau cerita tak baik, Allahul Musta'an. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada faedah yang ketiga. Allah Ta'ala sebut dalam faedah yang ketiga, apa dia? Dalam ayat, fazakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Mau ingatlah, Quran itu menjadi peringatan kepada orang yang tahu, yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam ayat ini Allah gambarkan bahawa anna ahlan najah, orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat siapa? Al-musaddiquna bil wa'id, orang yang mengaku benar dengan janji-janji Allah Azza wa Jalla, al-khaifuna minhum, dan orang yang takut. Kalau tahu saja janji, tak takut, tak ada persiapan kita. Maka kata di ulama, madarus sa'adah, paksi kebahagiaan itu, wa qutbur riha. Qutbur riha ni kalau kita buat kisah gandum tu, pelunggu dia tu, alatnya, semuanya berputar sekitar at-tasdiq bil wa'id. Kalaulah kita keyakinan tentang bangkit semula tu lemah, maka lemahlah iman orang tu. Allahul Musta'an, kita kata. Baiklah. Satu. Yang keempat, tazakkurul wa'di wal wa'id. Orang yang ingat kepada janji Allah akan melahirkan sifat khasyah, sifat takut kepada Allah Azza wa Jalla, dan sentiasa berhati-hati. Kalau kata, macam mana nampak awak nampak pucat muka ni, takut ke Tuhan? Atau waktu orang azan tak solat, ni takut ke apa benda macam ni? Ni orang sakit jiwa lagu ni. Orang takut ni, bila kita tahu janji Allah, kita pun mari sifat khasyah, sifat takut yang menyebabkan kita akan beramal sungguh-sungguh, dan kita akan meninggalkan semua larangan sedaya upaya yang ada pada kita. Baiklah. Ayat yang terakhir Allah Ta'ala sebut tentang fazakir bil Quran, berilah peringatan dengan Al-Quran. Untuk siapa? Man yakhafu wa'id, kepada orang yang takut pada janji Allah Azza wa Jalla. Maka at-tazkiru bil Quran, kata ulama tadabbur, dia kata inilah Quranlah yang menjadi alat peringatan yang paling besar sekali. Quran menjadi alat peringatan yang paling besar. Hazihil ayat tadullu ala khususil tazkir bil Quran. Jadi ayat ini Tuhan kata Quran itu memberi peringatan kepada orang yang takut. Ada ayat lain umum, fazakir innama anta muzakkir, beri peringatan. Kerja kamu beri peringatan. Jadi tak sebut kepada orang takut ke tak takut. Macam mana kita nak kata? Al-jawab dia, tazkir, peringatan itu kepada umum. Semua kita akan baca Quran, tetapi yang mendapat manfaat daripada Quran ini siapa? Iaitulah orang yang takut kepada Allah. Jadi kita simpulkan, para jemaah sekalian, kita buat kesimpulan bahawa Al-Quran itu adalah merupakan alat yang terbaik, yang tercanggih, yang terbesar, yang menjadi mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencari hidayah. Jadi kalau orang kata belajar Quran ini bahaya, boleh membawa ada sesat, boleh membawa kepada kekufuran, kita kata itu talbis iblis. Itulah permainan iblis nak menjauhkan kita daripada Quran. Pergi belajar kata-kata orang itu, kata-kata orang ni, seolah-olah kata-kata Tok Syekh itu macam wahyu daripada Allah. Kita kata kata-kata itu hikmah, boleh kita belajar, tetapi yang betul-betul kita nak belajarnya apa? Al-Quranul Karim.
Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah tamatlah 5 faedah, dan dengan ini tamatlah tafsir surah Qaf. Kita ambil satu doa yang dibaca oleh seorang tokoh Islam, nama dia Imam Qatadah. Qatadah ni seorang ulama tafsir yang masyhur. Dia berdoa, ikut semua pelajar-pelajar semua. Allahumma ja'alna mimman yakhafu wa'idak wa yarju maw'udak ya bar ya rahim. Ingat tak? Allahumma ja'alna mimman yakhafu wa'idak wa yarju maw'udak ya bar ya rahim. Ya Allah, jadikan kami dari kalangan mereka yang yakhafu wa'idak, takut kepada janji-janji siksaanmu ya Allah, wa yarju maw'udak, dan sangat mengharapkan janji nikmat, janji syurga, janji keampunan yang kau janjikan, ya baru ya rahim. Itulah di antara doa yang dibaca oleh Imam Qatadah sebagai penutup kepada perbincangan kita ini. Kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala masukkan dalam hati kita ini takut, khasyah, sentiasa takut kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, jadikan Quran ini sebagai rabi'a qulubina, menjadi taman-taman dalam hati kami, menjadi peringatan kepada kami, menjadi panduan kepada kami, menjadi pemandu kepada kami ke jalan yang Engkau redai, sehingga kami bertemu denganmu ya Allah, memandang kepada wajahmu ya Allah, melayakkan kami ke syurgamu ya Rabbal Alamin ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita akan sambung dalam surah Az-Zariyat pada siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.